Hai, Assalamualaikum, saya nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku. Thank you so much sebab sudi klik video ni. Bagi mereka yang baru sampai, thank you so much. Bagi mereka yang dah lama setia dengan video-video aku, thank you so much juga. Aku tak tahu nak ucapkan ribuan terima kasih macam mana kat korang lagi. Memang you guys are the best lah. Aku tak boleh nak bersyukur enough. I cannot thank God enough. Aku digunakan dengan supporter-supporter macam korang semua. Dan video pada hari ni aku nak membebel juga. Aku nak just nak bercerita, nak berkongsi kisah dengan korang tentang kehidupan lah. Okay, nama tajuk pun macam dah macam gempak kan, macam apa benda ni kan, kena give up apa benda semua kan. But again, di sini aku nak bercerita tentang kehidupan. Sebab recently aku terima banyak komen tentang hidup aku. Banyak orang berkomen seolah-olah mereka tahu apa yang aku lalui. Ramai yang komen seolah-olah mereka faham ataupun sedar dengan apa yang aku tengah lalui sekarang. Hidup aku ni lah, senang cerita. But again, tidak semua yang korang lihat di depan kamera ini adalah reality. Sebab banyak benda yang aku tak kongsikan dengan korang, banyak benda yang aku tak share kerana ia bersifat private. Sebab tu aku tak share. Tetapi banyak juga komen-komen yang timbul seolah-olah mereka kenal aku luar dan dalam. So komen-komen tu dia banyak macam cerita macam, wah bestnya Abang Alif ada ni ada tu, ni ada tu, kaya lah apa lah, tak ada kerja lah, tak ada kerja pun ada duit lah, apa benda lah semua, ada family best apa semua lah, yada dapat barang free, barang itu, barang ni, dapat sponsor. Macam mana aku nak cakap, man? It's just that itu semua rezeki. Alhamdulillah, thank you so much kepada Tuhan. Dan again, benda itu tidak datang bergolek. Itu dah aku nak sampaikan pada hari ini. Dan ramai yang tidak tahu tentang sebelum seseorang itu sampai ke satu tahap yang mereka adore, yang mereka rasa macam, wah best ni jadi orang macam tu apa semua. Banyak yang tak sedar apa yang mereka dah tempuhi. Okay? Banyak duit ribuan ringgit yang telah dilaburkan supaya diri seseorang itu sampai ke tahap di mana mereka berada sekarang. Tak kira lah atlet ke, artis ke, ni ke, influencer ke dan sebagainya. Dan dan benda tu it doesn't come cheap, it doesn't come easy. Dan hari ni aku ingin bercerita dengan korang tentang the reality. Reality di sini adalah kalau korang hendak capai apa yang korang rasa best, korang perlu give up. Korang kena give up. Dengar macam pelik kan, dengar macam betul ke kena give up, kena putus asa? Sebenarnya korang kena putus asa, korang kena give up terhadap sesuatu perkara ni. Dan yang kita kena belajar untuk give up. Kita kena sedar sebab tidak semua benda yang kita lalui itu sama dengan orang lain. Peluang yang kita dapat dengan orang lain tak sama. Mungkin tidak sama, mungkin sama, dan mungkin berbeza-beza. Mungkin you know what I mean lah. Korang kena faham satu perkara. Untuk seseorang itu capai apa benda yang mereka capai, banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Dan itulah give up yang aku maksudkan, right? Korang kena give up benda yang menyenangkan korang. Korang kena give up that comfort zone. Korang kena give up that rasa malas. Korang kena give up kan benda-benda yang melalaikan dan sebagainya. Korang kena give up benda yang selesa. Itulah yang maksud aku untuk give up. Korang kena berani untuk capai satu benda. Korang kena berani untuk buka pintu yang korang tak pasti ada apa di sebalik pintu tu. Aku tidak consider aku sebagai berjaya. Bagi aku, kejayaan itu subjektif bagi setiap individu. Engkau punya berjaya lain, mak bapak kau punya berjaya lain, aku punya berjaya lain. Dan berjaya itu sering diasosiasikan dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu juga turut subjektif, berbeza-beza dari seorang ke seorang. Sometimes orang tu akan rasa bahagia kalau dia ada tu. Kalau dia ada tu baru dia rasa bahagia. Kalau ada ni baru dia rasa bahagia. Kalau dia ada handphone tu baru dia rasa bahagia. Kalau dia ada duit sebanyak ini baru dia rasa bahagia dan sebagainya. Itulah yang maksud aku dengan benda itu berbeza-beza ke setiap orang. Benda tu takkan sama dan kebahagiaan itu tidak akan dapat jika kita tak capai satu benda tu. Benda tu kejap aku kongsikan. Banyak komen-komen yang aku dapat tentang, wah jadi YouTuber pun boleh dapat duit ke? Influencer pun boleh dapat sponsor itu ini. Senangnya kaya, senangnya dapat duit, senangnya buat duit, senangnya tak payah kerja, tak payah tu, tak payah ni. Benda tu sangat-sangat pedih bagi aku untuk aku baca. Sebab apa? Untuk aku sampai ke tahap ini di mana orang memberi aku benda, barang ataupun upah ataupun apa-apa dengan nilai yang sangat besar, dengan nilai yang beribuan ringgit. Orang sponsor, orang bagi aku barang yang beribu-ribu ringgit. Benda tu doesn't come cheap. Untuk aku sampai ke tahap itu, aku kena laburkan banyak sangat duit. Aku kena laburkan banyak sangat masa untuk aku sampai ke tahap aku sampai sekarang. So itu soal pengorbanan. Dan aku dah sampai ke tahap apa-apa aku sekarang ni. Adakah aku bahagia? Adakah aku bahagia? Dan jika korang dapat apa yang aku dapat juga, adakah korang akan bahagia? Benda ini sangat-sangat tidak aku boleh jawab untuk korang. Dan korang sendiri tak boleh nak jamin jawapan itu sendiri. Kalau aku bagi segala-gala apa yang aku ada sekarang kepada korang, adakah korang akan bahagia juga? Jawapannya belum tentu. Apabila aku bercakap tadi tentang soal give up, aku kena lepaskan benda-benda yang aku buat sebelum ini, yang aku rasa selesa, untuk aku rasa bahagia sampai macam sekarang ni. Betul tak mudah. Aku lepaskan kerja aku lepaskan
belakang kerja normal aku, 9 to 5 aku, kerja office aku, kerja corporate aku, kerja sales manager aku lepaskan dan aku terjun ke bidang ini. Aku terjun ke bidang yang apa aku buat sekarang, bisnes aku sekarang dan apa semuanya. Dan itu adalah benda yang aku kena buat, aku kena lepaskan, aku kena tempuhi risiko yang aku kena buat untuk aku rasa bahagia sekarang. Sebab sekarang ni aku rasa lebih bahagia daripada aku rasa sebelum ini. Aku dapat luangkan masa dengan anak-anak aku, sangat banyak masa dia. Aku dapat luangkan masa dengan family aku, wife aku, dengan aku tak tahu nak cakap macam mana, memang best gila. The idea of aku boleh pergi mana-mana kat dalam Malaysia ni, kat dalam dunia ni, dengan anak bini aku tanpa memfikirkan tentang benda lain. Aku can just say yes. Kalau wife aku nak pergi sini, kata aku boleh kata yes, no problem. Kalau anak aku kata nak pergi sini, teman dia buat tu buat ni, aku kata yes, boleh. Kalau mak aku kata pergi sini, nak pergi sini, dia nak perlukan aku di situ, aku boleh kata ya, aku boleh pergi situ. Pak mertua aku kata minta tolong ni, minta tolong tu, dan dia minta benda tu, aku boleh bagi. Semua orang yang ada kat keliling aku untuk luangkan masa bersama aku boleh katakan ya, itu adalah kebahagiaan bagi diri aku. Tapi adakah itu kebahagiaan sama dengan korang? Belum tentu. Aku dapat kebahagiaan aku sebab aku berani untuk buka pintu yang aku tak tahu belakang dia ada apa. Soalannya sekarang, berani tak korang untuk melakukan benda yang sama? Korang rasa kehidupan aku ni best, korang rasa kehidupan aku ni indah dan sebagainya. Adakah korang berani untuk buka pintu yang ada depan korang tu, untuk korang masuk pintu tu, dan korang tak tahu apa benda di sebalik pintu tu? Adakah korang berani untuk buat benda tu? Itu semua adalah benda-benda pengorbanan, adalah benda yang keputusan yang kita kena buat untuk mencapai sesuatu. Dan melihat orang lain, melihat artis, melihat influencer, melihat YouTuber, melihat orang lain dan membuat korang rasa bahagia, benda itu sangat-sangat bahaya. Sebab benda itu kadang-kadang bukan benda itu yang kau nak sebenarnya. Jika betul lah korang nak betul-betul hidup kehidupan macam aku, kalau betul korang nak kehidupan macam orang-orang ni, kalau betul korang nak kehidupan macam-macam orang yang korang follow ni, yang korang idolakan, adakah korang berani untuk membuat pengorbanan itu? Korang kena berusaha daripada bawah, seperti mana mereka ini berusaha untuk sampai ke tahap mereka sekarang. Tak semua orang sanggup buat benda yang orang berjaya ni buat, tetapi mereka nak kejayaan itu. Sebab tu aku nak pesan dekat korang kat luar sana, adik-adik kat luar sana, jangan mudah terpedaya dengan dunia yang korang lihat dekat dalam media sekarang. Korang jangan impikan kebahagiaan orang lain, korang kena kejar kebahagiaan korang sendiri. Korang jangan jadikan benda yang korang lihat itu sebagai korang punya macam benchmark kebahagiaan. Tidak. Korang kena make sure korang hidup kehidupan korang secara penuhnya. Live your life, bukan live some other people's punya life. Korang jangan peduli social standard orang lain. Korang jangan peduli apa benda yang mereka buat. Korang boleh tengok, boleh ambil iktibar, tetapi itu tidak semestinya korang untuk korang merasa bahagia. Tidak salah untuk kalian ataupun korang mengidolakan seseorang, alright, idolize someone dan sebagainya. Korang boleh jadikan mereka sebagai contoh, sebagai ikon untuk korang ikut jejak langkah mereka. Bukan ikut lifestyle mereka, bukan ikut cara hidup mereka, tetapi ikut usaha mereka. Itu benda yang sangat-sangat baik. Kalau korang rasa macam kehidupan aku sebagai seorang content creator ni sebagai kehidupan yang best, kehidupan yang sangat menarik, seorang kehidupan yang korang nak, korang kena buat apa yang korang kena buat. Iaitu korang perlu berusaha ke arah itu. Buat betul-betul sampai jadi. Benda tu tidak mudah, aku cakap awal-awal, tetapi jika korang tahu caranya, jika korang pandai untuk mencari maklumat dan ilmu yang betul, insya-Allah korang juga boleh buat, korang juga boleh berjaya. Tetapi untuk korang anggap kehidupan mereka itu sebagai kehidupan yang sangat indah dan korang nak keindahan itu, korang silap. Jangan tengok orang punya kehidupan yang best saja. Jangan tengok orang punya kehidupan yang indah saja. Korang kena belajar untuk mencari kunci kebahagiaan itu sendiri. Untuk mendapat kebahagiaan ini, kuncinya terletak pada apa? Korang rasa apa? Cuba korang teka. Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk membuka pintu kebahagiaan itu, apakah kunci kebahagiaan itu? Kunci kebahagiaan itu adalah perasaan ataupun sifat bersyukur. Jika korang boleh dapat kunci itu, jika korang boleh pegang kunci itu, jika korang boleh rasa, korang boleh hargai, korang boleh cari, korang boleh jumpa kesyukuran itu, perasaan bersyukur itu, insya-Allah korang akan bahagia. Disebab itulah korang boleh lihat, walaupun orang itu miskin, tak ada rumah, gelandangan dan sebagainya, tapi mereka sesama keluarga, mereka sesama adik-beradik, mereka boleh bermain, bergelak ketawa, boleh bahagia, boleh happy. Sebab apa? Sebab timbul rasa bersyukur mereka di dalam diri mereka.
Jangan rasa diri kehidupan korang ni tak best. Jangan korang rasa macam wah bestnya kehidupan orang tu, bestnya kehidupan aku, bestnya kau nak jadi macam tu, jadi macam ni. Jangan. Kerana perasaan itu wujud ataupun lahir daripada satu sifat di mana korang tidak bersyukur. Apabila korang tak bersyukur, bila tak ada rasa bersyukur itu terhadap kehidupan korang, bersama keluarga korang, bersama orang keliling korang, di situlah di mana mulanya korang rasa macam wow, bestnya jadi macam dia, bestnya jadi macam orang tu, bestnya jadi macam tu. Kenapa aku tak boleh macam tu? Kenapa? You know, di situlah lahirnya. Dengan terdetiknya perasaan untuk tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, automatically kita akan rasa tak best kehidupan kita. Kita rasa macam orang tu lagi best, orang tu lagi best. Sebab tu bila aku cakap kejayaan itu tidak akan puas, bahagian itu takkan korang dapat kalau tidak ada wujud perasaan bersyukur itu. Korang boleh berusaha bermati-matian. Aku boleh berusaha bermati-matian. Aku boleh kerja segila-gila kerja aku untuk jadi orang kaya gila babi. Aku boleh jadi kaya gila babi. Tetapi adakah aku akan puas? Adakah aku akan bahagia? Seperti mana aku rasa sekarang, di mana aku boleh rasa aku sangat-sangat happy berbanding dengan aku waktu aku bekerja dulu. Senang cerita, di waktu aku bergaji banyak aku rasa sangat happy sekarang. Kerana apa? Kerana aku belajar erti bersyukur. Jadi kawan-kawan semua, aku nak ingatkan diri aku nak ingatkan korang semua, supaya kita hendaklah tiasa pegang kunci kebahagiaan itu, agar kita tidak nampak kehidupan orang lain itu lebih baik daripada kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan dah set kehidupan korang seperti ini, dan korang kena embrace kehidupan itu. Korang kena hidup kehidupan itu dengan sepenuhnya, dengan make sure korang live your life to the fullest, supaya korang boleh dapat kunci kebahagiaan itu, dan supaya korang boleh rasa kebahagiaan itu walaupun orang lain ada lebih daripada korang. Jadi guys, stop looking at other people's life. Jangan jadikan kebahagiaan orang lain itu sebagai matlamat mutlak kebahagiaan korang. Usaha ke arah yang lebih baik, sentiasa bersyukur, dan make sure live the life. Make sure momen-momen hari-hari korang bersama ahli keluarga korang, bersama kawan-kawan korang tu, korang sematkan sehabis baik dalam otak korang, dalam naluri korang. Korang embrace kehidupan itu, korang live the life to the fullest, supaya kau takkan menyesal esok hari kalau orang tu mati. Kau rasa macam oh shit, sepatutnya aku buat ni, sepatutnya aku buat tu, sepatutnya aku buat ni. Tak ada sepatutnya dah. Every day live your life to the fullest. Bagi yang terbaik kepada anak isteri korang, bagi yang terbaik kepada ibu bapa korang, bagi yang terbaik kepada diri korang. InsyaAllah bahagia tu akan datang. Tak perlu tengok orang lain bahagia, tak perlu jadikan kebahagiaan aku sebagai kebahagiaan korang. Thank you so much guys for watching. Stay healthy, stay positive. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.